Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan SPM 2023, kertas 1, soalan 17. Rajah 11 menunjukkan tindak balas antara 2 gram marmar dengan asid nitrik 1 mol per desimeter cube. That means kepekatan dia sama. Okay. Masih asid nitrik pada keadaan berbeza. Okay. Apa beza set 1, set 2 dan set 3? Okay. Set 1 dia guna isi padu asid nitrik dia 10 cm3 dan dia guna serbuk marmar. Set 2 dia guna apa? Set 2 dia guna masih lagi 10 cm3 asid nitrik tapi dia guna ketulan marmar. Okey, so kalau kita compare set 1 dengan set 2, set 1 kadar tindak balasnya lebih tinggi berbanding set 2. Kadar tindak balas lebih rendah. Kenapa? Sebab set 2 dia guna ketulan. Saiz marmar adalah lebih besar. Bila saiz marmar lebih besar, kadar tindak balasnya lebih rendah. Set 1 guna serbuk marmar. Jisim sama. Okay? Jisim sama dengan ketulannya. Tapi bila dia guna serbuk, saiz kecil, kadar tindak balas adalah lebih tinggi. Sekarang kita nak tengok pula set nombor 3. Apa beza set nombor 3 ini? Okay, kita tengok set nombor 3. Set nombor 3 ni dia hanya guna 5 cm3 asid nitrik. Tapi dia guna mangkin. Kepekatan dia ubah tak? Dia tak ubah kepekatan. Okay, dan dia guna serbuk marmar. Okay. The thing that kita kena pay attention to adalah bila dia ubah isi padu ini, dia akan mengubah bilangan mol, which saya akan explain again later lah. Okay, so if we were to compare set 1 dengan set 3, okay, kedua-duanya menggunakan serbuk. Okay. Tetapi set 3 ada mangkin. This is a plus point. Maksudnya untuk set 3, dia mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi antara tiga-tiga ni. Okay. How isi padu ni affect macam mana? Isi padu tidak memberi kesan kepada kadar tindak balas. Apa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Ada 4 sahaja. Kepekatan, saiz, suhu dengan mangkin. Ada tak isi padu dalam senarai ni? Tak ada. Jadi isi padu dia takkan mengubah kadar tindak balas. Dia tak akan menentukan kadar tindak balas tu laju ke, lambat ke, tinggi ke, rendah ke, masa makin pendek ke, masa makin panjang ke, tak. Yang dia akan affect adalah amount of hasil yang terbentuk. Iaitu dia akan affect bilangan mol. Kat sini saya dah kira bilangan molnya. So bila dia ubah isi padu asid nitrik, bilangan mol hasil, bilangan mol asid itu akan berkurang. Bermaksud isi padu gas karbon dioksida ini akan lebih rendah untuk set 3. Macam mana nak tahu gas karbon dioksida? Okey, marmar adalah kalsium karbonat. Okey, bila bertindak balas dengan asid nitrik akan menghasilkan kalsium nitrat, air dan juga gas karbon dioksida. Okey, dan kita seimbangkan persamaan ini. So gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. So yang dia cakap kat sini adalah gas karbon dioksida. So macam mana kita nak lakar graf ini? Okey. Tadi saya compare set 1 dengan set 2. Remember, set 2 kadar tindak balasnya lebih rendah. Okay, so saya akan draw that one first. Saya akan sketch that one first. Okay, so bila kadar tindak balas rendah, apa yang kita perhatikan pada graf adalah pada kecerunan graf. Kecerunan graf tu akan lebih landai lah. Dia macam kurang curam. Macam mana faham kot? Okay, yang ni. So let's say dia macam ni. Contoh, this is set nombor 2. Kalau set nombor 1, dia akan lebih curam macam tu. Do you get it? Okay. So dia macam tu. So saya akan draw that one lah. Okay. And dia akan bertemu dekat hujung. Apa maksud saya dia bertemu dekat hujung? Tak boleh macam ni. Dia macam tu. Ini set 1. Set 2. Sebab kadar tindak balasnya lebih rendah. Okay. Dia lebih landai lah macam tu. Okay. Set nombor 1. Kecerunan graf dia adalah lebih tinggi.
and dia akan bertemu dengan set nombor 2. Kenapa bertemu? Yang ini yang nak menentukan dia bertemu atau tidak adalah bilangan mol. Because bilangan mol dia pun sama, sebab nampak tak? Isi padu sama, kepekatan sama, isi padu sama, kepekatan sama, obviously bilangan mol akan sama. So dia akan bertemu dekat hujung tu. Okey, macam mana pula kita nak lakar graf untuk set nombor 3? Set nombor 3, remember kita kata kadar tindak balas dia adalah yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab dia ada makin tadi. Dan dia guna serbuk. Sama macam set nombor 1. So, if kadar tindak balas dia paling tinggi, that means dia punya kecerunan adalah yang paling paling curam lah. Macam ni. Dia dekat sini. Lebih kurang macam tu lah. This is just to show you how curam it is lah. Okay. But, bilangan mol dia adalah lebih rendah. Kenapa bilangan mol dia lebih rendah? Sebab bila kita kira, ini 5 cm3 asid nitrik dia guna. Kepekatan asid masih sama. So, bila kita kira bilangan mol untuk set 3 adalah lebih rendah. So, if we were to sketch this graph, it should look like this. Something like this. Okay? So which one is our graph? Is B. Okay? So it's a bit lengthy untuk explain sebab there are 2 parts to a graph. Ada 2 bahagian kepada graf. Satu adalah bahagian kecerunan ini. Nombor 2 adalah sama ada dia bertemu atau tidak dekat hujung ni. Macam mana nak tahu dia bertemu atau tidak? Tengok bilangan mol. Kalau bilangan mol tak sama, dia tak akan bertemu. Kalau sama, baru bertemu dekat hujung. Alright, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.